Hello, Assalamualaikum. So kali ni kita akan teruskan dengan bahagian kedua bagi jarak dalam sistem koordinat Cartesian ya. Mencari jarak dalam sistem koordinat. So jika minggu lepas kita dah melihat bagaimana kita nak mencari jarak yang mana ada gambar rajah, ada nampak sistem koordinatnya dan garisan tersebut adalah selari dengan dia selari dengan paksi Y ataupun dia selari dengan paksi X. Jadi pada kali ini saya akan terangkan semula bagaimana kita nak mencari jarak bagi dua koordinat yang tidak diberikan sistem gambar rajah sistem koordinat yang tak diberikan gambar rajah di Cartesian plane dia. Dia beri koordinat saja dan bagaimana kita nak mencari jarak bagi garis lurus yang tidak selari dengan paksi X atau paksi Y. Baik. So pada minggu lepas saya dah kata jika kita ada satu garis lurus yang tidak selari dengan paksi X atau paksi Y, kita perlu buat bentuk segitiga segitiga bersurut tegak. Segitiga bersurut tegak. So baik, mengikut teorem Pythagoras, apabila kita ada segitiga bersurut tegak, kita boleh apply teorem Pythagoras ikut teorem Pythagoras, dia kata C kuasa 2 C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. C di sini yang dimaksudkan adalah hypotenuse. A adalah ukuran panjang garisan menegak ini dan B adalah ukuran panjang garisan melintang. Apabila kita mengaplikasikannya, kita gunakan ini bagi masalah sistem koordinat kita. Kita boleh katakan, kita boleh bandingkan C ini adalah jarak yang kita nak cari. A ini adalah jarak mencancang dan B adalah jarak mengufuk. Bila kita melihat gambar rajah koordinat kita ni, jika kita nak mencari jarak A ke B, so kita buatkan bentuk segitiga bersurut tegak. So untuk mencari jarak AB, di sini kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Yang mana AB ni adalah C kita. Daripada A, saya labelkan yang dipersilang kat bawah ni sebagai C. Yang mana A ke C adalah A kita, B ke C adalah B. So kalau kita bandingkan dengan formula teorem Pythagoras yang kita ada, kita bandingkan dengan teorem Pythagoras yang kita ada. Yang ini. So kita boleh gunakan untuk mencari C. So kita perlu tahu A kita berapa dan B kita berapa. A kita perlu tahu jarak mencancang kita berapa, B jarak mengufuk kita berapa. So in order untuk mendapatkan jarak tersebut, jarak mencancang, jarak mengufuk, kita perlu untuk jarak mencancang kita perlu ambil nilai Y yang besar tolak dengan nilai Y yang kecil. Untuk mencari nilai jarak mengufuk, ambil nilai X yang besar tolak dengan nilai X yang kecil. Kenapa kena ambil nilai besar tolak nilai kecil? Boleh tak kalau kita ambil je 1 tolak 5? Sebenarnya boleh sahaja. Boleh sahaja. Kenapa boleh? Sebab kita punya teorem Pythagoras dia ada kuasa 2 dekat sini. Contoh kalau kita ambil instead of 5 tolak 1, kita ambil untuk B jarak mengufuk kita ambil 1 tolak 5. So kita akan dapat negatif 4.
Okay, kalau kita buat, kita ambil 5 tolak 1 pun kita akan dapat 4 juga. Cuma ini positif 4. Yang bawah ini negatif 4. Okay. Bila kita gantikan dekat dalam teorem Pythagoras, okay, nilai B kita dalam formula ini adalah kuasa 2. So, kalau kita ambil negatif 4, kuasa 2 kita akan dapat positif 16. Sama juga kalau kita ambil positif 4, kita kuasa 2, kita masih akan dapat nilai positif 16. Okay. So, kedua-duanya membawa nilai yang sama sebab kita ada kuasa 2 pada teorem Pythagoras. Okay. Dan maka dengan itu, okay, kita boleh juga gunakan formula yang mana jarak AB, okay, ataupun jarak garisan garis lurus tersebut sama dengan X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dan ambil punca kuasa. Okey. Lepas tu, okey, apakah X1, apakah X2 ya? Okey. Baik, so kita tengok balik soalan kita dekat sini ya. Kita tengok koordinat X kita. Okey, koordinat X kita dekat sini adalah A ini 1, Y dia 7, B kita dekat sini, X dia 5, Y dia 1. Okey. So, kita boleh labelkan koordinat ini dengan sini X1, Y1, X2, Y2. Okey. So, kita dah labelkan. So, kita boleh tengoklah. Kita boleh gantikan dekat dalam persamaan yang kita dapat ni. Okey. So, contoh ya. Okey, saya buat kat sini. X2 adalah 5. Okey, tengok sini ya. X2 adalah 5. X1 adalah 1. Okey, sini ya. X2 adalah 5. X1 adalah 1. So, saya akan gantikan X2 dengan 5. X1 dengan 1 kurungan kuasa 2 tambah Y2. Y2 saya adalah 1. Y1 saya adalah 7. So, saya akan gantikan 1 tolak 7 kuasa 2 dan saya akan ambil punca kuasa. Okey, sama dengan 5 tolak 1 saya akan dapat 4 kuasa 2. Tambah dengan 1 tolak 7, saya akan dapat negatif 6 kuasa 2. Masih lagi ada punca kuasa. Okey. 4 kuasa 2 akan dapat 16. Tambah dengan 36. Negatif 6 kuasa 2 akan dapat positif. Okey. So, ini akan dapat 5 punca kuasa 52. Okey. Okey, ni kalau punca kuasa 52. Punca kuasa 52 ni kena guna kalkulator lah ya. Punca kuasa 52 kita nak kira rasanya. So, akan dapat apa jawapan dia? Kat sini kot. 7.21 unit. Okey. Sekejap ya. Okey, kat sini. Okey. 7.21 unit. Okey. Alright. So, sekarang ni okey, kita lihat soalan ni. Soalan ni adalah soalan yang dalam buku teks awalnya adalah latihan dalam buku teks. Okey. Diberi jarak mengufuk 4 unit, jarak mencancang 3 unit bagi 2 titik A dan B. Hitung nilai A dan B. Hitung nilai A dan B. So, tengok dekat soalan. Yang manakah A, yang manakah B? Kalau awak lihat di soalan ini, nilai A dan B berada dalam koordinat. Dia adalah satu koordinat. Dia bukan jarak, tapi A dan B adalah sebahagian daripada koordinat.
Jarak mengufuk, jarak mencancang telah diberikan. Okey, dekat sini dia tak nak awak cari jarak A dan B. Dia tak nak cari jarak A dan B, dia nak awak cari nilai A berapa, nilai B sini berapa. Okey, baik. So, macam mana kita nak buat? Okey, ingat tak dekat atas ni saya kata apa? Okey. Kita tengok A ni yang menegak ini sebenarnya adalah jarak mencancang. Okey. Ini besar kan. Okey. A ini adalah jarak mencancang. B di sini adalah jarak mengufuk. Okey, ini adalah jarak mengufuk, sini adalah jarak mencancang. Okey. Jarak mencancang Okey. So untuk cari jarak mencancang apa kita buat? Kita akan ambil nilai Y yang besar tolak dengan nilai Y yang dekat bawah. Okey. So, tengok soalan kita balik. Okey. Nombor 4. Okey. A. Okey. Dia kata jarak menjufuk 4 unit Okey. So, kalau kita tengok dia punya jarak mengufuk sama dengan 4 unit. Okey. Okey, sini kita punya jarak mengufuk. Sini. Okey. Okey. So, sini A. Okey, sini A. Dan jarak dia dah sampai sini. Okey, kita buat segitiga macam ni. Okey. So, kita nak cari jarak daripada A sampai turun dekat sini. Sini berapa nilai dia ni? Sini kalau kita tengok koordinat B negatif 1B. Bermaksud negatif 1 ni adalah paksi X. So sini negatif 1. B ni adalah paksi Y. So sini B. Okey. Okey. So untuk kita mencari kita cari dulu untuk jarak mengufuk Jarak mengufuk 4 unit. So 4 sama dengan okey. Jarak mengufuk apa tolak apa Kita ambil yang paling besar dekat sini adalah A. So A tolak dengan negatif 1. Okey. Okey, kalau awak tak suka buat macam ni, kita balikkan. Okey, A tolak negatif 1 sama dengan 4. Okey, ni jarak mengufuk. Okey, jarak mengufuk jangan melintang ya. Daripada sini A sampai ke sini negatif 1. So A tolak dengan tolak So tambah 1 sama dengan 4. So A sama dengan 4 tolak 1 1 ni pindah sebelah kanan dia tolak. So A kita sama dengan 3. Okey, dah dapat A. Okey, nak cari pula B Nak cari B kita kena gunakan jarak mencancang. Okey, jarak mencancang sama dengan 3. Okey, so jarak mencancang yang tegak yang tegak ni. So jarak mencancang yang tegak ni. So yang paling tinggi nilai dia berapa sini? B. Paling rendah berapa sini? Kosong kan? Kosong. Okey. So kita akan ambil B tolak kosong sama dengan 3. B sama dengan 3. So kita dah dapat nilai A dan juga nilai B. Okey, 3 dan 3. Okey. Nak semak, kita boleh semak. Okey. Katakan kita nak semak Kita nak semak. Okey, nak semak So kalau kita nak semak, kita ambil kita gantikan A tadi koordinat dia dah dapat A ni 3 kan? 3, 0. B koordinat dia negatif 1. B. So B tu 3 lah. Okay, sebab asal dia A, koordinat A adalah A 0. Koordinat B adalah negatif 1B kan. Kita dapat A kita 3. So kita gantikan 3 kat sini lah. B kita pun dah dapat 3. So gantikan 3 kat sini. Okay. So apa kita boleh buat. Okay, dia kata jarak mengufuk 4. Jarak mengufuk adalah yang menegak ni Dia kata sini 4 unit. Okay, so kalau sini 4 unit, X2 tolak X1. Okay, so mana X? Ya, ini X, ini X. Okay,
So, ambil lah mana-mana X. So, 3 tolak dengan negatif 1. Guna kalkulator dapat 4. Ataupun tak nak 3 tolak negatif 1. Nak ambil negatif 1 tolak 3. Dapat berapa? Negatif 4 kan? 4 juga tu. Okay. Tapi dekat sini negatif 4 ni jarak tak boleh negatif. Negatif ni melambangkan mungkin dia punya arah sahaja. Okay, arah dia. Okay. Seloknya kita ambil yang besar tolak kecil lah. Okay, so ni kita semak lah. Okay, kemudian kita tengok dia kata jarak mengufuk ni yang menegak ni 3. Okay, 3 unit. Okay, so kalau macam ni kita ambil Y2 tolak Y1 lah. Y yang mana? Okay, tengok koordinat Y. Koordinat Y yang belakang ni. So, bolehlah ambil yang besar 3 tolak yang kecil 0. Dapat 3. Samalah dengan kita dengan soalan jawab soalan tadi. Okay. Right. So, itu contoh. Okay. Kita tengok satu lagi contoh. Okay. Contoh B pula. Okay. Contoh B. Okay. Saya buat dekat sini. Okay. B. Okay. Jom kita cari jarak mengufuk dia dulu. Okay. Jarak mengufuk dia kata 4 kan. Okay. Lihat pada gambar rajah ni. Okay. Okay. Kalau kita panjangkan dia. Ni B kan. B koordinat 5. B. So, kalau kat sini paksi X. Sini 5. Sini B. A pula. Sini koordinat X dia. A. Koordinat Y dia. Sini 1. Okay. Kita cuba panjangkan. Kita cuba buat segitiga kat sini. Okay. Alright. So, kita nak kira jarak mengufuk. Okay, jarak mengufuk ni lah yang melintang. Yang melintang macam ni. Okay, so kita kena cari X yang besar tolak X yang kecil. Okay. X besar 5. So, 5 tolak X kecil dia A sama dengan 4. Okay. So, nak dapatkan A. Sini negatif A. 4 tolak 5. Negatif A sama dengan negatif 1. Okay. Kita tak nak negatif A. Kita nak A. So, kita darab dua-dua belah ni dengan negatif 1. So, dapat A sama dengan 1. Okay, next kita nak cari dia punya B pula Untuk B kita guna jarak mencancang sama dengan 3. Jarak mencancang yang tegak ni So cari Y2 tolak Y1. Y2 adalah Y yang besar yang kat atas yang kat atas ni. So B lah. B tolak dengan 1 sama dengan 3. B sama dengan 3 tambah 1 1 nak tolak 1 ni pindahkan. So, dapat B sama dengan 4. Okay. Alright. So, yang ni pun boleh semak. Okay. Semak guna cara macam saya buat tadi. Okay. Nak semak kan. Okay. So, kita semak. Okay. A dia kata koordinat asal A1. B koordinat asal dia 5B. Okay, so kita gantikan nilai yang kita dapat. A11, B54. Okay. So, kita check dulu jarak mengufuk. Yang besar tolak yang kecil. So, kita ambil yang besar adalah X ni. 5. So, 5 tolak 1 sama dengan 4. So, betul lah jarak mengufuk adalah 4 unit. Okay, check pula untuk jarak mencancang. Jarak mencancang kita kena tengok Y. Okay, sebabnya dia tegak macam ni. Okay, so Y2 kena tolak dengan Y1. So, yang besar ialah 4 tolak dengan yang kecil 1. So, dapat 3. Okay, samalah dengan soalan ni. Jarak mencancang 3, jarak mengufuk 4. Okay. Alright, so saya tunjukkan dua contoh ini sahaja.
So, saya harap boleh membantu awak untuk memahami soalan. Okey. So, itu sahaja. Terima kasih.